Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan tulu'u syamsi min maghribiha wad dajjal wa dabbatul ard, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, bila jadi tiga benda ni baru nak beriman, tak ada guna. Nabi kata tiga benda ni jangan sampai jadi. Jadi tiga benda ni baru kita kelupuk nak beriman, nak jadi orang baik, nak ikut agama, it's too late already. Lewat dah, tak boleh buat apa dah. Nabi kata. Apa dia? Yang pertama, tulu'i syamsi min maghribiha. Matahari naik ke barat. Matahari dulu naik ke timur, tak apa lagi. Kita boleh bertaubat, kita boleh semayang, kita boleh puasa, kita boleh baca Quran, kita boleh buat semua kebaikan yang Nabi suruh buat, kita boleh buat. Matahari terbit ke belah barat, tak payah buat apa dah. Pintu taubat pun sudah ditutup, baru nak beriman sudah tidak diterima. Yang kedua, wad dajjal. Bila keluar main dajjal, terus buat apa dah? Sudah terlewat. Yang ketiga, wadabbatul ardi. Keluar satu jenis makhluk daripada muka bumi. Yang ni ulama macam-macam cerita. Cerita ni sampai kepada sebahagian ulama berdasarkan kepada dalil-dalil yang ada, berpendapat dabbatul ardi, menatang ni dia akan keluar daripada istana, daripada bukit Jabal Qubais, Jabal Abi Qubais tu yang ada istana raja sebelah Masjidil Haram tu. Bukit tu dia panggil Jabal Abi Qubais. Sebahagian ulama hadis kata dia akan keluar daripada bukit itu. Wallahu a'lam. Ada kata dia akan keluar daripada bukit di antara bukit Safa ataupun bukit Marwah. Tapi ceritanya dabbatul ardi, sebahagian besar ulama kata dia terbit mula di Makkah. Benda-benda ni dia menjadi alamatul kubra, dia menjadi alamat-alamat besar kiamat. Bila dia main benda ni, tidak ada lagi taubat kepada manusia. Bagi orang yang belum Islam, tidak ada lagi cerita masuk Islam. Bagi orang yang tak beriman, tidak diterima lagi iman pada ketika itu. Siapa kata? Nabi SAW kata di dalam hadis riwayat Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan sebuah hadis lain dia kata, tuqbalu taubatul abdi ma lam yablugh al-ghargharah, atau kama qal, hadis sahih. Maksud dia, taubat manusia diterima oleh Allah selagi mana nyawa tidak dighargharah. Ni dia bagi ghargharah ni. Bila orang nak mati, dia menyawa bunyi dia nak habis lah. Tu dia panggil ghargharah. Dalam hadis sahih ni dia kata apa? Apabila satu orang sudah duduk dalam keadaan itu, dalam stage itu, dia menyawa tak macam biasa dah, dia menyawa bunyi mendidih, dia rengkung ni. Pada ketika itu taubat sudah tidak diterima. Pada ketika itu segala benda yang dia buat sudah tutup. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bagi orang yang umur panjang, dia tunggu sampai nampak tanda-tanda besar yang disebut tadi.
Bagi orang yang mati sebelum dia mai tanda-tanda besar kiamat, dia boleh bertaubat selagi nyawa dia tidak digara-gara. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tukthiru ad-dhahik fa inna kathrat ad-dhahik tumitul qalb, atau kama qala, hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, jangan banyak gelak. Dhahik, gelak berdekat-dekat ni. Pasal apa? Fa inna kathrata dhahik tumitul qalb. Nabi kata gelak yang terlampau sangat ni hati mati. Penyakit kita lagi. Penyakit kita apa? Mesyuarat jawatan kuasa masjid, nak panggil siapa mai mengajar, nak panggil siapa mai ceramah, nak panggil ustaz jadi pak lawak. Kriteria yang dipilih untuk nak panggil ustaz mai ceramah ni sempena Isra Mi'raj, sempena Ma'al Hijrah, kriteria yang dipilih ni, ustaz ni mesti pak lawak. Sampai agama pun nak lawak lagi. Tak cukup TV dengan macam-macam lawak tu ada dalam TV, tak cukup. Sampai nak bawa mai lawak, nak bawa mai dalam masjid. Nabi SAW bukan tak bisa melawak, tapi jangan sejam habis dengan lawak. Bila kita nak serius dengan agama, bila kita nak serius, kalau selama-lama masa kita isi dengan lawak sampai habis, benda yang patut serius pun lawak juga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sampai rancangan agama sudah menjadi salah satu channel entertainment. Agama yang sepatutnya memberi kesedaran, yang sepatutnya mencuit keinsafan, yang sepatutnya boleh menggegarkan hati orang apabila dengar, yang sepatutnya orang mai kosong bawa balik ilmu, yang sepatutnya orang mai tak ada kesedaran balik ada kesedaran, tiba-tiba mai sama macam tengok Maharaja lawak dalam TV, sama. The more lawak yang ustaz tu boleh buat, lagi ramai peminat dia. Allahu Akbar. Apa punya bala yang mai kat kita hari ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, agama jangan macam tu. Jangan macam tu. Kita merosakkan nilai baik yang ada dalam agama kita. Kita rosakkan dia. Dan lebih sedih, masjid menjadi ejen merosakkan masyarakat dengan orang-orang yang macam ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya manusia ni ambil serius apa yang dibagi tahu oleh Allah, yang dibagi tahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.